Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di sini di channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita, sisi hitam dan putih dalam kehidupan pasti kita akan melaluinya. Namun, ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah atau universiti. Kita hanya dapat menimbanya sendiri dalam kehidupan melalui pengalaman hidup yang kita jalani. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya memohon kerjasama kawan-kawan untuk mengikutinya hingga akhir supaya kawan-kawan faham akan citra yang disampaikan. Di samping itu, di bahagian akhir ada sudut pandang yang boleh dikutip menjadi pengalaman. Di samping itu, pihak YouTube juga akan mencadangkan kepada kawan-kawan video lain dari channel ini yang boleh kawan-kawan ikuti. Kawan-kawan digalakkan komen di ruang komen, tapi komenlah secara hikmah dan bijaksana serta berkaitan isu yang diketengahkan, bukan maki hamun yang tidak ada kena-mengena. Komen yang begitu melambangkan siapa diri kita. Kalau kita cuba membela parti yang kita dokong dengan cara caci dan maki, orang atas pagar pasti akan lari daripada menyokong parti yang kawan-kawan dokong. Ingat, kemenangan sesuatu parti bukan kerana ahli parti, tapi orang atas pagar. Berapa sangat ahli parti di satu-satu kawasan mengundi. Untuk siaran kali ini, saya angkat citra politik yang berjodoh Kelantan dihantui politik dendam kesumat. Siapa yang berdendam dan kenapa mereka berdendam? Jadi, sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom kita ikutinya. Jom kita. Sudah 33 tahun PAS berkuasa di Kelantan. Sejak pilihan raya ke-8 pada tahun 1990. PAS merampas Kelantan sampai ke hari ini. Waktu itu PAS turut didokong oleh beberapa parti lain seperti Semangat 46, Berjasa, Hamim dan Kima yang membentuk Angkatan Perpaduan Ummah. Bagaimana PAS mampu terus berkuasa? Ada pendapat yang mengatakan selagi Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz Nikmat ada, tiada siapa yang mampu menawan Kelantan. Ini kerana kepribadian Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz yang cukup disenangi, bukan sahaja oleh orang PAS, malah orang kebanyakan. Kini Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz telah tiada dan anak Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz, Nik Aduh, juga telah terpinggir dari harakah kepimpinan PAS Pusat. Di samping itu, orang Kelantan pernah merasakan negeri mereka tidak mendapat keadilan yang wajar dari Perdana Menteri keempat yang juga Presiden UMNO waktu itu, Tun Dr. Mahathir. Kini Tun Dr. Mahathir telah dihumban keluar oleh orang Langkawi dalam politik. Memang, di zaman Tun Dr. Mahathir berkuasa, beliau tidak langsung berminat berunding dengan PAS. Ini mungkin Tun Dr. Mahathir marah dan kecewa apabila calon PAS Haji Yusof Rawah berjaya mengalahkan beliau di kerusi Parlimen Kota Star Selatan dengan majoriti 989 dalam pilihan raya tahun 1969.
Kekalahan ini menyebabkan Tun Dr. Mahathir meroyan teruk. Tun Dr. Mahathir telah menulis buku Malay Dilemma. Beliau menyalahkan Tunku Abdul Rahman Putra kerana memberikan muka kepada orang Cina, menyebabkan kekalahannya di tangan Haji Yusof Rawah. Di samping itu, Tun Dr. Mahathir juga seakan tidak pernah memaafkan Tengku Razali Hamzah yang pernah mencabarnya. Maka tidak heranlah di era Tun Dr. Mahathir, peruntukan kepada Kelantan sangat kecil. Kalau terdapat projek-projek pembangunan di mana-mana kawasan PAS, beliau tidak akan melayani. Juga menjadi buah mulut orang Kelantan, jalan kampung yang diturap pun berselang-seli di depan rumah orang PAS tidak diturap. Bila di depan rumah orang UMNO, diturap semula. Melihat ketidakadilan itu, maka perasaan dendam kesumat terutama orang Kelantan dan anak-anak mereka sangat mendalam sampai hari ini. Walaupun anak-anak orang PAS itu sudah bekerja di Lembah Kelang atau di luar Kelantan, tapi apabila pulang untuk mengundi dalam PRU, mereka tetap memangkah PAS. Dendam kesumat Tun Dr. Mahathir dan anak-anak orang Kelantan, anak-anak orang PAS di Kelantan menjelubungi politik di Kelantan. Ditambah pula dengan kepribadian Menteri Besarnya, Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz. Bagi menghadapi PRN negeri yang dijangka akan diadakan pada bulan Julai atau Ogos nanti, PAS dijangka menghadapi kesulitan untuk meneruskan kuasa di Kelantan. Kerana Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah mendekati Tun Dr. Mahathir dan menandatangani proklamasi orang Melayu. Sudah pasti tindakan Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang itu tidak disenangi oleh orang Kelantan yang tidak menyenangi Tun Dr. Mahathir. Tambah pula Tun Dr. Mahathir bukan lagi PM dan sudah tidak relevan dalam politik negara ini. Maka bagi menghadapi PRN, nanti diyakini orang Kelantan akan mengalihkan sokongan kepada PH dan BN. Di samping tindakan Presiden PAS berbaik dengan Tun Dr. Mahathir, pendekatan Datuk Seri Anwar dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir memang jauh berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar telah memulakan langkah perpaduan yang baru. Usaha beliau yang paling mencabar ialah untuk menyatu padukan semula Malaysia. Perpaduan itu bukan sahaja melibatkan parti-parti politik yang kini bersama kerajaan perpaduan, malah melibatkan negeri-negeri dan rakyat keseluruhannya. Usaha ini telah menghidupkan harapan baru untuk Malaysia agar disatukan selepas lebih 3 dekad berpecah dan berbalah. Seluruh rakyat harus menjayakan usaha ini. Rakyat perlu bersedia meninggalkan era perpecahan yang disemai oleh Tun Dr. Mahathir. Seandainya orang-orang Kelantan bertindak mengalihkan sokongan kepada PH dan BN, pasti akan memberi tamparan hebat kepada Tun Dr. Mahathir. Sokongan ini dapat membantu orang-orang Kelantan menikmati kemudahan infrastruktur negeri, terutama masalah air yang telah lama dihadapi oleh warga Kelantan. Kini tiba masanya orang-orang Kelantan, termasuk anak-anak muda, sama ada yang tinggal di Kelantan atau di perantauan, harus memikirkan kembali nasib keluarga dan negeri mereka. Politik dendam PAS UMNO era Mahathir sebenarnya sudah boleh dicampak ke dalam baku sampah. Tun Dr. Mahathir sendiri telah ditunjuk jalan keluar oleh orang dari politik oleh orang Langkawi. Beliau bukan sahaja kalah, malah hilang wang pertaruhan. Kalau dalam pertandingan tinju, Tun Dr. Mahathir sudah kena pukulan KO.
Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik suatu masa dulu. Tidak ada caci maki kerana saya masih menggunakan kaedah menulis rencana politik dan akhbar dalam akhbar dan majalah. Saya amat berharap video ini dapat memberikan manfaat, khususnya orang Kelantan, untuk menilai kembali perspektif politik mereka selama ini. Kita sedar dan faham kemarahan orang Kelantan terhadap Tun Dr. Mahathir yang melampiaskan kemarahannya kepada PAS berikutan kekalahannya di tangan Haji Yusof Rawal dan penentangan Tengku Razali dalam pemilihan UMNO. Akhirnya rakyat Kelantan yang menderita. Diyakini PRN nanti akan menjadi titik noktah politik dendam kesumat di Kelantan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.